Krisis pertengahan umur merujuk kepada keadaan psikoemosi seseorang yang berada pada titik perubahan dalam hidupnya. Di peringkat ini, seseorang akan menilai semula keutamaan dan matlamat hidup. Kemunculan krisis dalam kehidupan seseorang lazimnya daripada segi kesihatan, emosi, fizikal, peranan, kecantikan dan penampilan. Menurut statistik, jangka hayat wanita Malaysia ialah 77 tahun. Ini bermakna fasa pertengahan umur bermula sekitar usia 38 tahun, manakala lelaki sekitar umur 40 tahun. Krisis pertengahan umur ini boleh terjadi pada sesiapa sahaja. Bagi golongan ibu, mereka akan mengalami masalah seperti pertambahan berat badan, kemunculan garis halus pada kulit, cepat penat dan kerap terlupa. Selain itu, bagi golongan yang bujang, mereka akan cenderung mengalami simptom seperti mudah terasa, suka bersendirian dan terlalu banyak berfikir. Krisis pertengahan umur dalam kalangan lelaki juga boleh dilihat pada perubahan fizikal dan mental. Tempoh krisis pertengahan usia ini berbeza mengikut individu. Ia bergantung sama ada seseorang itu bersedia menerima keadaan hidup yang baharu atau masih ragu untuk melangkah ke fasa seterusnya. Sugi, itu dia tadi laporan yang sempat disiapkan oleh rakan wartawan kita Syifa. Kalau kita tengok daripada laporan yang telah pun disediakan itu tadi, mungkin ada sedikit perbezaan antara golongan lelaki dan juga golongan wanita ini yang menghadapi krisis pertengahan umur. Kalau wanita, puratanya rakyat di Malaysia ini insya-Allah boleh hidup sehingga 77 tahun. Jadi diambil puratanya pada usia 38 tahun. Kakak tu dik yang boleh mula mengalami krisis pertengahan umur. Tetapi dalam zaman yang serba moden ini, mungkin juga mereka juga boleh mengalami krisis pertengahan umur ini seawal umur 20-an. Betul, itu yang tadi saya dan Fiza bincangkan. Awal-awal umur 20-an, 25 tahun dah mengalami krisis pertengahan umur ni. Adakah ia disebabkan oleh apa perubahan yang berlaku dalam diri mereka ataupun perubahan di sekeliling mereka? Itu yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton, kerana lelaki dan juga wanita ada banyak perbezaannya. Okey, hari ini di studio yang akan menemani kami untuk sama-sama kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan, ini dia aku Mustafa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, okey. Ada krisis pertengahan umur? boleh didebat. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita. Sihat ya Encik Fazli? Ya, alhamdulillah sihat. Harap-harap Encik Fazli tak adalah krisis pertengahan umur sekarang ni. Pertengahan hari ada. Ke belum sampai krisis pertengahan umur lagi? Lambat lagi, 20 tahun lagi. Okey. Alright. Okey, kita dah kongsikan dan dengarkan laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan kita tadi. Kalau kita cakap tentang krisis pertengahan umur ni, kalau kita mulakan dengan Cik Fazli dulu kan. Kalau kita cakap tentang krisis pertengahan umur ni, ada perbezaannya antara lelaki dan juga wanita. Adakah ini sememangnya fasa yang akan dilalui oleh semua golongan ataupun sebenarnya itu adalah sekadar penulisan dan juga pembacaan untuk penonton-penonton sahaja, Cik Fazli? Ya, terima kasih, soalan itu menarik. Yang menonton hari ini mungkin ada sedang berkrisis atau tidak berkrisis. Yang 20 tahun dah start krisis pertengahan umur tu namanya pertengahan bulan kot kan. So, itu kita tengoklah, itu boleh tengok lagi. Menariknya dia bukan sekadar sebut-sebutan ataupun sekadar alasan, sebab secara perkembangan manusia pun memang ada perubahan secara real. Pertama, umur yang meningkat menyebabkan beberapa fungsi tubuh, sistem tubuh, organ tubuh juga akan merosot. Jadi akan mempengaruhi kitaran hormon kita pun berubah. Jadi antara dia ada 4 ataupun 5 yang menyebabkan yang boleh menyumbangkan kepada krisis pertengahan umur. Yang pertama adalah fizikal kita mula mengurang hormon, kitaran hormon kita. Ada 2 hormon yang penting, estrogen dan progesteron. Ini akan mempengaruhi keadaan wanita lah, dari segi memori akan merosot dan juga interest terhadap benda yang enjoy before juga akan merosot. Dulu suka PUBG, sekarang dah tak suka PUBG. Itu Cik Fazli. Energy level merosot. Anxiety boleh meningkat because of ketidakseimbangan hormon penting untuk menguruskan female itu kan. Yang kedua adalah ia akan mempengaruhi emotional. Saya pada physical ataupun physiological, dia pergi kepada psychological. Sebab ada kaitan antara physiological dengan psychological. Yang seterusnya, faktor yang ketiga adalah societal ataupun
interaksi sosial kita mungkin berubah. Sebab kawan-kawan pun dah busy kan. Dah ada anak, ada dah bercucu. Cucu kan. Dan Semua ada life masing-masing. Jadi kita dah lupa nak develop social network yang baru yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi kita akan berubah dari segi situ. Dan seterusnya satu lagi spiritual lah, kita makin ingat kubur. Betul. Jadi kita akan fikir lebih kan, overthinking lah kan. Kita tak tahu macam nak mengendalikan benda tersebut. Ini mungkin akan mencipta that krisis pertengahan umur. Okey, maksudnya itu antara tanda-tandanya ya Encik Fazli. Okey, baik. Kalau tadi dah sentuh ada kawan yang dah kahwin, ada yang dah ada cucu, itu pun boleh menyumbang kepada seseorang mengalami krisis pertengahan umur ni. Bagi aku sendiri, seawal umur berapa aku rasakan yang aku mengalami krisis pertengahan umur? I wouldn't say it's a crisis lah. Dia lebih kurang ikut kita punya attitude. Kalau attitude kita baik, kita akan adjust. It's bila kita tak boleh terima hakikat tu yang jadi krisis sebenarnya. Tapi there's all kinds of factors yang affect kita, so that kita akan start to berfikir, maybe we need to do something different. Salah satu is bila kawan-kawan dah kahwin, dah ada anak, dah divorce, dah meninggal. So especially when sama umur baru dia meninggal, it's like, kawan kita dah meninggal. But not only that, like you said, physiological, like now my age dah 50. Oh, ya ke? Yeah, I know. Tak nampak. Betul. But I can feel the changes in my body. Macam benda yang dulu I boleh angkat dengan senang, suddenly, berat. Okay. So, that kind of thing affects us emotionally, tapi because I try to prepare myself, whatever yang berlaku, I try to take a positive attitude, which is I akan guna benda ni untuk improve myself. Okay. So, I terima hakikat, but I try to find a way to make it better for myself. Okey. Sugi, saya suka mengambil apa yang aku katakan ini. Dia sebenarnya membuat persediaan yang mana kita harus tahu bahawa bakal berlaku perubahan dalam diri kita. Dari segi psikologi, dari segi fizikalnya, emosinya. Itu daripada sudut pandang seorang lelaki. Dan orang putih kata, man's life begins at 40. Sekarang baru 50, baru 10 tahun. Dah jumpa. Okey, ada banyak lagi sebenarnya nak terus kita kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu apa kata orang di luar sana. Silakan. Krisis pertengahan umur ni terjadi bila seorang individu tu dia tak dapat capai apa yang dia nak. Let's say kalau dia nak berumah tangga, waktu tu dia belum lagi berumah tangga. Kalau dia nak ada anak, dia belum lagi ada anak. Kehilangan kawan-kawan seperti yang dulu masa kita muda-muda kita punya ramai kawan-kawan, tapi bila pertengahan umur kita ni kan, kita dah mula kehilangan kawan-kawan kita yang dah berkahwin, yang tak nak bagi komitmen, yang dah tak nak lepak dengan kita. Kita perlu membuat beberapa pilihan penting dalam hidup kita, terutama yang berkaitan dengan keluarga, kewangan dan juga kepuasan pekerjaan. I dengar selalunya yang akan mengalami krisis pertengahan umur ni wanita, tapi recently lelaki pun ada juga, sebab lelaki ni mostly diorang tak suka bercerita. Sebenarnya semua orang menghadapi krisis ini, boleh menghadapi krisis ini. Sebab apa? Sebab benda ni lebih pada general. Cuma mungkin dari segi perancangan itu sangat penting lah dalam pertengahan umur kita ni. Apa yang kita mahukan, apa yang kita target. Kadang-kadang ada orang target A tapi tak jadi seperti A, mungkin jadi B, tapi dia kena ada plan C. Cuma yang risau bila kita plan A tak jadi A, dia stuck kat situ. Dia dah tak boleh nak pergi ke plan yang seterusnya. Aku banyak perubahan, terutama pada golongan ibu, di mana ia perubahan dari segi pertambahan berat badan, kulit wajah sudah timbul garis-garis penuaan, dan pada masa yang sama golongan ini juga kerap menjadi pelupa. Wanita dan lelaki sama-sama berisiko. Tak kisah sama ada mereka tu bujang, berkahwin maupun suri rumah tangga, kerana sebagai manusia biasa, kita masing-masing ada kehendak dan keperluan tersendiri. Menarik jawapan yang diberikan oleh semua orang. Kalau saya boleh sentuh satu, silakan. Yang dikatakan tadi adalah kita semua melaluinya, dan apa yang kita mahukan berubah mengikut
umur kita. Betul. Seperti yang dikatakan tadi oleh aku, prioriti kita berbeza semakin kita meningkat umur. Tapi itu pendapat daripada dua jejaka yang masih lagi belum mengalami krisis pertengahan umur di studio bersama dengan kita. Kita ada seorang lagi tetamu, tetapi di talian ketika ini kita bersama dengan Sharifah Shahura yang berada di Melaka. Apa khabar? Baik, Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Sepatutnya saya berada di studio hari ini, tapi disebabkan saya perlu ada appointment untuk Reiki shooting, saya paksa online lah. Okey. Soalan pertama. Berbunyi, sudah ataupun tidak melalui fasa krisis pertengahan umur ini? Sudah. Sahaja je tanya. Ceritakan sikit. Lagi kita berkawan dengan orang muda, bila berada di kalangan orang muda, lagi terasa krisis tu. Mungkin boleh kongsikan? Ya? Boleh kongsikan tak bagaimana merasai bahawa ketika itu Shahura melalui krisis pertengahan umur? Apa simptom-simptom dan juga tandanya? Okey, tanda-tanda of course apabila saya selalu berada di depan kamera, apa yang saya alami adalah sistem tubuh badan saya, wajah saya, rambut saya, macam-macam lah, macam enjin kereta, makin lama dia makin rosak kan. Jadi banyak benda, maknanya kos lebih tinggi untuk jaga. Wow. Okey. Ya, sensitif. Sensitif tu adalah makin lama makin bertambah. Kalau suami buat muka sikit pun rasa macam dia dah tak sayang. Banyak benda. Okey. Tapi kan Sharifah, Syara, dari segi dalaman itu perubahan yang boleh kita rasai. Kadang-kadang macam kalau Syara sendiri, Syara terima itu keadaan Syara lah, macam tenaga tu semakin merosot. Tapi kalau kita lihat secara amnya, wanita ni susah nak terima. Kalau lelaki, kalau dia penat pun okeylah, dia terima juga. Wanita tak boleh. Kalau mak-mak kita, perlu juga dia lakukan. Kalau dah tak boleh angkat pasu tu, nak juga dia angkat pasu tu. Kalau Mak Sugi mak saya tu. Kalau Syara boleh kongsikan, bagaimana sebagai seorang wanita kita boleh hadapi dan terima yang kita ni semakin meningkat umur dan kita harus terima keadaan kita? Okey, kalau itu saya rasa saya pun mengalaminya, tapi bukan kita seorang. Semua wanita akan merasai kelebihan itu. Okey. Itulah kelebihan ada pada kita. Sebab itu seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tapi lelaki belum tentu. Dia kena cari pula orang lain untuk jaga anak dia. Okey. Ada lelaki dekat situ kan? Ada. Kepada mereka ya. Gelak je aku. You must agree with me. Oh, you dah okey, cakap English ngaku padahal I tak berani argue. Pelat tahu bahasa Inggeris, sekarang dah fluent dah. Pelat bahasa Melayu, sekarang dah fluent bahasa Melayu dia. Shahura, macam Shahura, bagi wanita yang dah mendirikan rumah tangga kan, Shahura sendiri mesti ada nampak perbezaan dan juga antara diri Shahura sendiri dengan suami. Wanita ni bila melalui krisis pertengahan umur, dia ada juga dengan simptom-simptom premenopause dan sebagainya. Kita rasa macam kadang-kadang rasa rendah diri kerana keadaan fizikal kita mungkin berubah. Tapi lelaki kadang-kadang walaupun dah masuk umur 40 ataupun 50, tengoklah aku nampak masih lagi seperti di awal usia 30-an. Ada tak itu juga menjadi satu masalah kepada Shahura sendiri? Saya, alhamdulillah saya mendapat suami yang tidak begitu metroseksual. Cuma apabila dia ingin bergaya sikit, saya cepat-cepat tanya, kenapa? Ada orang suruh you ni ke? Sebenarnya dia ada kat sebelah sini. Saya tarik dia tak nak pula. Maknanya kalau dia bergaya sikit atau dia nak diet sikit, saya dah macam curious. Kenapa ada orang suruh you diet ke? Macam tu. Okey. Dan apabila melalui krisis pertengahan umur ni, apa yang Syahura lakukan supaya Syahura rasa tak down lah orang katakan? Sebab kadang-kadang kita tengok seperti Syahura katakanlah, dikelilingi orang yang muda, pressure tu lebih sikit. Jadi apa yang Syahura lakukan supaya tak rasa tekanan itu? Okey, saya memang dah bersedia sebab saya dah melihat bila faktor usia kita akan banyak sistem badan kita makin lama makin tak sihat kan. Jadi saya akan banyak kos keluar terutama dalam penjagaan wajah. Saya banyak akan pergi spa, saya banyak berurut, saya banyak makan, kontrol makanan saya dah kurang makan benda-benda yang boleh, macam saya kurangkan ayam, daging, benda-benda yang punca penyakit lah.
Mana kos tu lebih tinggi. Banyak keluarkan duit untuk menjaga sistem badan. Sebab apa? Kalau kita sakit tu tak boleh pindah kat orang lain. Kita yang akan menanggung, kita tak boleh pergi kerja, kita tak boleh nak buat apa, kita hanya terbaring je kat katil. Itu je kita kena set dalam mind kita. Syahura, kalau kita lihatkan lelaki, kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa lelaki ni diorang punya kehidupan bermula di usia 40 tahun. Tapi kita juga sebagai wanita ada tak merasakan bahawa jangan jadikan krisis pertengahan umur ini sesuatu perkara yang boleh orang putih kata demotivatekan kita kan, menjatuhkan semangat kita. Tapi kita anggap bahawa selepas kita melalui fasa krisis pertengahan umur ini, ia akan menjadikan kita sebagai seorang wanita yang lebih baik, lebih bagus, lebih matang dan juga sebagai seorang wanita yang baru, Syahura. Ya, saya merasakan apabila umur 40 kita banyak dah melalui kehidupan, kita lebih matang untuk melihat sesuatu benda itu sama ada baik atau buruk. Saya rasa macam contohnya perubahan yang dari segi maknanya kita tidak, kalau dulu kita pemarah, kita dah fikir sebelum kita nak marah apakah kesan-kesan dia, banyak perkara lah yang akan mematangkan kita. Okey, baik. Banyak yang dikongsikan oleh Syahura. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni nak tanyalah lelaki di studio pandangan mereka pula. Dia jeling daripada tadi. Tanya banyak-banyak. Okey, baik. Terima kasih. Okey, aku ada apa-apa nak komen daripada apa yang dikatakan oleh Syahura tadi? No. Tak ada. Tak berani komen. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh kongsikan tadi kan sebelum kita bertanya dengan Syahura dan juga daripada apa yang dikongsikan oleh Syahura tentang priority ataupun ia akan berubah-ubah mengikut masa, situasi dan juga umur pastinya. Kalau nak dikongsikan, kenapa kita perlu ada dan ikut perubahan-perubahan tersebut? Terima kasih. Ada satu kajian dibuat di University of Arizona, dia oleh Dr. Profesor David Elmit. Dia buat kajian, dia kata kenapakah apabila meningkat umur, kadar stres orang kata pertengahan umur itu dia bertambah. Dia cuba buat kajian. Dan dia kata dia buat kajian ni mengkaji day to day stressor, iaitu penyebab stres daripada hari ke hari. Dan didapati di kalangan remaja mereka ada day to day stressor, iaitu penyebab stres setiap hari. Berbanding dengan dewasa ada juga, cuma dia kata more overload, juggling too much activity. Dia kata orang dewasa ni lebih banyak sebenarnya day to day stressor. Kerana apa? Sebab kita makin ada banyak dipanggil multiple domains, iaitu tanggungjawab dan ruang yang perlu kita jaga. Jadi dia kata agak make sense apabila kita meningkat umur, kita ada menghadapi lebih banyak beban stres tersebut. Tapi menariknya ada satu kajian lain yang saya rasa semua orang perlu tahu kat hari inilah. Sebab apa-apa pun kita buat, stres ke tak, yang kita nak happy, betul kan? Dan memang popular di kalangan bila bercakap tentang krisis pertengahan umur ini, dia kata happiness ini di kalangan dalam hidup dia macam U-shape, ya. Dia masa umur 18 tu tinggi kan. Bila tengah-tengah tu dia merosot, nanti tu dia naik balik. Tapi dia kata betul ke U-shape happiness level ni? Dan dibuat kajian longitude study, ini dibuat di University of Alberta, namanya Harvey Kahn. Dibuat kajian, didapati dalam kajian tersebut orang sebenarnya boleh gembira di awal 40. Dan dalam kajian dia mendapati U-shape tu kurang tepat. Dia kata ada orang boleh happy di awal 40 dan kegembiraan di awal 40 lebih happy berbanding di awal 18 tahun. Dan dihuraikan lebih lanjut lah. Kita boleh explore. Itu bergantung kepada diri kita jugalah kan. Kita yang cipta kebahagiaan, kegembiraan dalam hidup kita. Setuju, sangat subjektif saya kira. Dan kalau kita lihatkan lelaki dan wanita kedua-duanya mengalami krisis pertengahan umur, betul. Tapi bila kita mengalami krisis pertengahan umur ni, itu adalah satu fasa penyusunan semula hidup, boleh saya katakan. Dan kalau kita lihat kan, wanita ni lebih emosional kan. Bagi aku sendiri, adakah aku merasakan sebagai seorang lelaki tidaklah orang kata se-emosional wanita, ataupun kedua-duanya sama sahaja? No, emosi dia lain. Okay. But I think yang important factor is cara kita berfikir. Okay. So that kita boleh handle situasinya. Because I think most people bila dia emotionally stress, dia lupa. We are going to die. Itu hakikatnya. We are going to die. Tapi banyak orang tak fikir pasal suatu hari nanti kita akan mati. Okay. But if you prepare daripada awal that you're going to die, you can flow. Because my goal is, okay, I dah tahu I akan mati.
but I'm still alive. My goal is to age gracefully, which is what most people don't do. They all nak inject botox ni lah kan. Because diorang tak, bagi I diorang tak terima hakikat yang actually they're going to die or diorang dah lupa. Okey. Itu adalah proses semula jadi kehidupan Sugi. Tapi Fiza, saya nak tanya juga, kalau kita nak fikirkan yang mungkinlah mereka yang tidak menikmati momen sekarang ni seperti aku katakan, perlu satu hari nanti kita semua akan mati, tapi adakah itu akan menyebabkan seseorang terlalu analytical? Macam mana tu? Well, depends on the person because everybody is different. Tapi bagi I yang happy yang masa umur 40, because I think maybe they got things right and they learn to appreciate apa yang diorang ada. Right. Okay. A lot of people yang tak happy is because maybe diorang jalan hidupkan diorang and then suddenly diorang sedar, this is not the life I want. Itu yang jadi midlife crisis. Because most of the time masa kita muda, kita tak fikir pasal masa depan. Kita just nak buat benda yang kita happy. And then we do stuff to buat happy and then later on bila dah 20 tahun dah berlepas baru kita sedar, alamak, I've been doing the wrong thing. Ataupun mungkin kalau kita kembali kepada penyusunan semula hidup dan juga stability, kepada graf yang menunjukkan bahawa mungkin kebahagiaan boleh bermula lebih bahagia daripada umur 18 tahun di usia 40 tahun disebabkan oleh kerana ketika di usia 40 tahun kehidupan kita, wanita ataupun lelaki, lebih stabil. Di usia 20-an, 30-an nak besarkan anak, nak cari kerja yang stabil, nak kumpul duit dan sebagainya. Dan di usia 40-an mungkin ramai juga wanita akan mengatakan orang lelaki memang start 40 tahun lah tu, mula nak cari motor besar lah, nak tambah itu, nak tambah ini dan sebagainya. Mungkin itu bukanlah midlife crisis ataupun krisis pertengahan umur, tetapi disebabkan oleh kestabilan, kematangan yang ada membuatkan seseorang itu lebih yakin untuk meneruskan kehidupan yang baharu ini, Cik Fazli. Saya sangat setuju apa yang aku sebut tadi. Ada orang yang steady je, ada orang yang kacau bilau kan, because of macam mana kita cara berfikir. That's a keyword. Dan saya nak share ringkasan lah. Macam mana nak steady. Ringkasan je lah steady. Pertama S adalah sedar dan sabar. Ada orang tak sedar diri dia bertambah umur. Maksudnya dia umur 38 tapi perangai macam 18. That's problem. Jangan Krisis tak payah pertengahan umur dah krisis ni. Itu krisis tengah bulan tadi kan. Tengah bulan, tengah hari, every day krisis. Dia tak sedar diri. So kita sedar macam aku sebut tadi, sedar kan. Sedar yang kita umur bertambah, tanggungjawab berubah, priority berubah. Dia sedar. Ada orang tak sedar diri. Sebab tu keluar orang tua tak sedar diri, tak sedar priority lah sebenarnya. Sedar priority. Yang kedua adalah T adalah terima dan teroka. Maksudnya kita dah terima, kita dah umur 40, kita dah ada anak, kita kawan-kawan kita pun busy, kita terokai alam baru tersebut. Kan? Yang ni kita buat masa kanak-kanak dulu, that's why kita happy. Sebab masuk sekolah baru, kita terima sekolah baru dan kita terokai lah sekolah tu kan. Bilik sumber kat mana, kantin kat mana, then that's how we learn our life kan. Nah, kita explore. Yang ketiga adalah E, emosi, kontrol emosi dan be more empathy. Empathy pada orang di sekeliling kita, kita akan lebih compassionate insya-Allah. Dan yang keempat adalah analisa dan adaptasi. Analisa kehidupan, kewangan, keluarga, kerjaya semua dan adaptasikan dengan pertambahan umur tersebut. D adalah fokus kepada diri dan dalaman. Jangan duk compare sangat. Dulu sekolah kita compare dengan siapa nombor 2, nombor 3 kan. Ini adalah petua paling hebat untuk mess up your life lah kan. Siapa buat best? Siapa ada magnet keluar, ada tu macam tak payah keluar pembaris semua kan. Semua. Tak payah compare dah So fokus dalaman dan diri kita. Dan yang ketiga adalah I bukan Y adalah ilmu, iman, ibadat. So focus that one. Sebab Allah sebut dalam surah Yasin, kita selalu baca wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tidak kami nunakishu, ya, kami orang kata deteriorate, kami kurangkan, kami lemahkan. Nu'ammirhu, kami tambahkan umur. Nu'ammirhu nunakishu afala ya'qilun. Kenapa mereka tak berfikir? So tujuan kita makin merosot, Tuhan nak bagi kita fikir. The wisdom of life macam aku sebut tadi, ingat kita akan mati. Dan Nabi sebut orang yang paling bijak ialah orang yang ingat mati dan prepare for that. Okey. Wow. Okey. Apa yang Cik Fazli kongsikan sememangnya saya kira membuka mata semua orang yang sedang menonton sekarang ni, terutamanya jangan kita bandingkan diri kita ataupun hidup kita dengan orang lain. Mungkin aku boleh kongsikan bagaimana saya kira aku ni macam orang yang chill, go with the flow jugalah kan, daripada gaya ataupun apa yang dikongsikan. Bagaimana aku menghadapi
situasi yang susah ataupun krisis pertengahan umur dalam hidup aku sendiri? I try to gunakan akal untuk berfikir, okay, now that I dah tak boleh buat benda ni sebab whatever physical ke atau mental ke apa, dah, so I kena terima, okay, kalau I tak boleh buat ni, tapi so macam mana I boleh mengatasi situasi ni untuk diri I, yang sesuai untuk diri I. I tak boleh nak kata cara I betul untuk semua, tak. Ini untuk diri I saja, because ini adalah masalah yang I sendiri tengah menghadapi. Jadi apa I akan buat, I akan buat research lah. Research, study, ambil, tanya pendapat sana sini, because bagi I, orang lain dah alami benda yang sama. Baik I belajar daripada dia. Betul. Daripada I cuba nak fikir sendiri, nanti pecah lagi blood vessel dalam otak. Itu kalau aku, ada orang ego tak nak tahu apa macam mana orang lain menghadapinya. Saya nak laluinya sendiri juga. Tapi pengalaman setiap manusia itu berbeza-beza. Dan perkongsian daripada Encik Fazli dan juga aku tadi mungkin sedikit sebanyak dapat memberi dan juga membuka minda kita untuk kita sentiasa tahu dan harus bersedia bahawa krisis pertengahan umur ini adalah proses semula jadi yang akan berlaku dalam kehidupan sesiapa sahaja. Bertuahlah kita kerana kita masih lagi mampu hidup buka mata untuk melalui fasa tersebut. Kerana ada juga mungkin dalam kalangan rakan-rakan kita ini yang dah tak ada lagi di dunia dan tak sempat nak melalui fasa krisis pertengahan umur ini. Dan kita nak berehat dahulu seketika, Sugi. Terima kasih kita ucapkan kepada aku dan juga Cik Fazli. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.